ada dua perkataan. Anti maknanya dia nak cegah lah. Anti proses peroksidaan. Antioksidan. Okey. Cuba kalau tengok apa, apple hari tu kan cikgu tunjuk. Apple ke buah pear ke kalau lambat makan dia kan jadi perang. Perang tu sebab proses peroksidaan. Jadi buah tu jadi tak cantik lah. Okey, jadi macam mana kita nak halang proses peroksidaan? Kita tak boleh halang sebab oksigen datang dekat makanan tu. Sadolin. Okey, jadi kita akan letak antioksidan. Okey, tolong highlight fungsi antioksidan, menghalang peroksidaan yang menyebabkan, okey, kalau lemak menjadi tengik, kalau buah menjadi perang. Lemak ni contohnya margarin. Katalah margarin tu awak letak lama sangat kat luar, katalah tutup tak rapat, dan awak akan tengoklah margarin tu bau dia dah bau tengik. So bila tengik tu sebenarnya proses peroksidaan berlaku. Okay, jadi kita tak nak benda tu berlaku sebab lemak akan tengik, buah akan jadi perang. Okey, contoh asid ascorbic. Pernah jumpa ke? Ada belajar tak dalam bio? Tak ada. Tak ada. Kita asid nitrik je. Tak jumpa. Citik tu apa Okey, masam? asid ascorbic. Dia vitamin C. Vitamin C biasanya dalam buah lah. Okey, asid ascorbic ni contoh antioksidan. Dia boleh menghalang peroksidaan ataupun asid sitrik. Okey, cuba awak tengok kalau beli jeruk mangga. Jeruk mangga, logik tak kalau kita tak letak apa-apa jeruk mangga kat kedai tu kan boleh sampai setahun. Dia punya expired tu setahun. Mesti dia letak something. So tak logik kan sebab buah mangga kalau kupas sekejap je jadi perang. Okay, Betul. Betul. Betul ni. Pada mangga tu dia akan letak antara dua ni lah. Biasanya cikgu nampak kalau buah mangga jeruk mangga tu dia ada asid sitrik. Bila baca label tu dia tulis asid sitrik. So fungsi asid sitrik dengan asid ascorbic ni adalah antioksidan. Okay, so dalam kek, dalam biskut, margarin, dalam jus buah. Samalah jus buah pun macam awak beli boost tu, kalau awak minum air boost tu awak minum terus. Awak tak ada simpan. Tapi cuba awak bayangkan kalau boost tu awak simpan sehari dua. Dia punya warna pun dah bertukar. Sebab tu kan kita blend pure kan, kita tak campur apa-apa. Jadi kalau jus buah contohnya marigold kan semua jus buah. So mesti ada something dia letak pada jus buah tu sebab jus buah ni mudah musnah, mudah teroksida. So kita akan letak something untuk bagi dia tidak teroksida. Okey. Yang ketiga, pewarna. Okey. Pewarna ni dalam semua benda kot awak boleh nampak. Jajan dalam kek ke apa ke mesti ada pewarna. Okey, fungsi pewarna menambah atau mengekalkan warna dalam makanan. Okey, tolong highlight. Menjadikan dia lebih menarik. Maknanya lagi cantik lah. Kalau kita guna macam, kita buat kek tapi kita guna daun pandan biasa je. Awak boleh nampak ekstrak pandan tu warna dia sangat macam ni pale green. So tak menarik lah kek kita. Jadi kita akan letak ni. Kita akan letak pewarna hijau. Okey. Contoh pewarna yang pertama dari sebatian azo. Sebatian azo ni tartrazine ataupun sunset yellow. Okey. Sunset yellow ni maknanya confirm lah warna apa? Warna kuning. Yang ni cikgu jumpa dalam gula-gula nano. Pernah makan tak gula-gula nano? Legend juga. Tak nak. Yang tu dari zaman cikgu kecil pun memang dah ada gula nano tu. Saya makan dulu. Dia macam masam-masam sikit kan. Betul. Gula nano tu dia ada dua warna tak silap cikgu. Satu macam ungu, satu macam kuning. So yang kuning tu kalau beli, kalau pergi ANZ ke cuba tengok belakang dia tu dia akan tulis sunset yellow. Dan kalau yang ungu tu tak silap cikgu, ni apa ni dia ada
Inilah sebatian triphenyl. So pewarna ni dia nak bagi gula-gula tu lagi cantik ataupun jus ke dalam jus oren, dalam jam, dalam gula-gula, semua ada pewarna dalam kek. Okey, setakat ni faham tak fungsi ni? Faham. Okey, yang ni tak berat sangat. Dia lebih kepada kita kena hafal. Sebabnya soalan dia banyak kebat lah kalau soalan bab belakang ni. Okey, yang seterusnya pengawet. Okey, pengawet ni ada tiga pecahan. Okey, tolong highlight. Okey, fungsi yang pertama mengelakkan makanan daripada rosak dengan menghalang. Okey, pengawet ni dia nak bagi tahan lama kan. Tapi dengan cara macam mana? Okey, yang ni awak kena highlight. Starting ayat semua sama. Mengelakkan makanan dari rosak, mengelakkan makanan dari rosak, menghalang makanan dari rosak. Okey, tapi point yang dalam periksa dia akan tengok sambungan tu. Memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, dia akan starting ayat sama, nak elak dari rosak. Nak elak makanan dari rosak. Tapi dengan cara macam mana? Okey, yang kedua ni, nak elak makanan dari rosak juga. Tapi cara dia macam mana? Mengeluarkan air, membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Okay, yang ketiga, sama juga nak halang makanan yang rosak dengan menyediakan medium berasid. Okay, jadi cikgu nak awak highlight dia punya apa ni? Ni yang ni. Ni yang ni kot, yang point 1, yang ni keadaan berasid. Sebab inilah yang key point dia. Okey, kita tengok yang pertama. Nak elak makanan dari rosak dengan memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Contoh, natrium nitrat, NaNO3. Ataupun kadang-kadang ada yang guna natrium nitrit. Sama je. Dia cuma mungkin berbeza. Okey, natrium nitrat ataupun natrium nitrit banyak dalam benda yang merah. Contohnya sausage, burger, daging proses. Dan kalau awak nak beli sausage, cuba tengok dulu colour sausage tu. Kalau warna dia macam merah sangat, maksudnya banyaklah pengawet tu. Cuba awak tengok, cikgu rasa yang agak mahal Ramly. Sausage dia mencecah RM6 lebih ke RM7 lebih. Cuba awak tengok sausage Ramly punya, dia macam warna apa, bukan kuning, macam dia punya merah tu tak sangat tau. Dia senang je, kalau nak tengok sausage murah biasanya banyaklah pengawet. So nak makan sausage, elakkan yang macam terlalu merah. So burger pun sama, kalau macam awak tengok merah dia tu pelik. Maksudnya banyaklah natrium nitrit ataupun natrium nitrat dalam daging tu. So natrium nitrat atau natrium nitrit ni dia nak bagi di dalam benda yang merah. Daging, sausage, burger. Okey. So yang pertama kena tahu natrium nitrat ni diletak dalam apa. Okey, yang kedua natrium benzoat dalam sos. Sos cili, sos tomato. Okey, yang ketiga sulfur dioksida. Okey, sulfur dioksida, awak tolong highlight dia punya ni. Okey, sulfur dioksida ni pengawet juga, nak elakkan apa ni orang kata, pertumbuhan mikroorganisma dalam jus buah, dalam jam. Sebab kalau ikut logik, tak logik sebenarnya apa ni nak kata, jam tu boleh tahan lama kan. So mesti ada pengawet. Okey, jadi bila kita letak sulfur dioksida ni, jam tu akan tahan setahun. Okey, ataupun aiskrim pun cikgu pernah jumpa, aiskrim kacang dia letak sulfur dioksida. Okay, jadi benda ni penting nak bagi jangka masa lama, tapi kalau kita masak kat rumah tu tak mungkinlah kita ada benda-benda ni. Dalam daging kalau letak atas dalam 2-3 hari pun dah macam tak sedap dah. Sebab kita tak ada pengawet. Okay, so tadi pengawet yang fungsi dia perlahankan
pertumbuhan mikroorganisma. Pengawet untuk fungsi keluarkan air. So kita ada dua part, garam dengan gula. Garam kita letak pada ikan masin tu, asalnya ikan kan. So bila kita letak garam, awak ada belajar tak hypertonic? Belajar Ada ke? tak? Belajar Bio kan? Okay, osmosis. so betul dah, osmosis. Belajar. Air Gila. akan keluar dari, maknanya awak letak ni ikan kan. So awak akan letak garam, so air akan keluar dari ikan ni. Hypertonic. Cikgu tak ingat dah, hyper Cikgu tak ingat dah. Hyper dia banyak air. Hyper dia jadi kembung kan, air masuk. Okay, ISO dia biasa. isotonic dia ada Dia biasa. keluar masuk Flaccid. So yang ni dibincangkan kepada air keluar. So fungsi garam tu keluarkan air daripada ikan tu. So maknanya ikan tu akan tahan lama lah, tengok ikan masin. Memang tahan lama kan. Okey, yang kedua gula. Gula untuk jam. Maknanya bila kita letak pada buah tu air pun akan keluar, ataupun pertumbuhan mikroorganisma dekat jam tu, strawberry ke, jam nenas ke, akan apa ni yang kata, mikroorganisma tu akan tak datang lah dekat jam kita tu. Okey, yang ketiga untuk fungsi medium berasid. Okey, so berasid tak ada benda lain lah, jeruk. So kita akan letak cuka. Okey, jadi soalan periksa dia akan bagi natrium nitrat, natrium benzoat, sulfur dioksida, garam, gula, cuka. So dia tanya apa fungsi dia. So awak akan guna yang cikgu buat kurungan ni. Menghalang makanan rosak dengan menyediakan medium berasid ataupun mengeluarkan air. Okey, yang kelima pemekat. Okey, pemekat ni awak dah nampak dah macam sos tu. Sos tu kalau tak ada pekat tak jadi sebenarnya sos. Okey, kat sini bagi kan. Okey, untuk pemekat kita ada dua jenis. Memekatkan makanan, highlight. Contoh yang pertama gam akasia dalam chewing gum. Okey, kalau tak ada gam akasia tu, chewing gum tu takkan jadi kenyal. Okey, pektin atau gelatin dalam agar-agar dadih kan. Kalau perasan kalau buat dadih tu dia memang bagi contoh dadih jagung, dia bagilah yang kuning tu, serbuk kuning, dan ada satu lagi pek kecil. Kalau siapa pernah buat dadih, itu adalah pemekat dia. Kalau tak letak pek kecil tu, dadih awak tak akan jadi kenyal. Okay, so apa fungsi pemekat? Memekatkanlah daripada asal kita punya tu dalam bentuk cecair dan tukar kepada semi solid lah. Jam, jelly, krim keju, dadih. So kalau mak awak buat dadih, cuba tengok akan ada satu bungkusan yang disertakan. Itu adalah pemekat. Okey, yang keenam dan terakhir untuk bahan tambah makan, penstabil. Okey, untuk penstabil ni memperbaikkan tekstur makanan dengan menghalang emulsi. Dia nak halang emulsi daripada terpisah kepada lapisan air dan minyak. Okey, emulsi ni maknanya dua layer. Okey, cuba awak tengok macam awak buat air Milo, awak tinggal lama, air Milo awak tu jadi satu atas satu bawah. Itu emulsi. So tak cantik lah kalau untuk industri. Jadi dia akan letak penstabil untuk bagi air Milo tu satu je. Cuba awak beli air Milo kotak, kan cantik je kan? Okey, jadi mesti ada benda dia letak dekat kita punya air Milo tu. Sebab air Milo awak yang biasa kalau awak dah tinggal sejam dua, mesti akan awak akan nampak dia punya yang bawah ada dua lapisan kan. Okey, so emulsi ni tujuan dia nak halang emulsi, iaitu terpisah kepada lapisan air dan minyak ataupun dua lapisan lah. Okey, yang kedua memperbaiki struktur makanan dengan menjadikan tekstur dia lebih halus dan sekata. Okey, ni contohnya aiskrim. Okey, aiskrim ni bahan dia kalau kita buat sendiri dia tak licin sangat. Cuba awak tengok aiskrim McD yang
vanilla tu kan licin cantik kan. So mesti dia letak something. Okay. So apa dia akan letak dalam makanan tu ataupun minuman tu, dia akan letak lecithin atau gelatin. Gelatin awak jumpa dua. Tadi untuk pemekat dan dia juga penstabil. Okay, coklat, aiskrim, tadi air Milo, mentega. Mentega ni kalau tak letak penstabil ni, dia akan jadi 2 layer juga. Atas tu akan berminyak. Okay. Sos salad ni macam apa, Thousand Island semua tau. Tengok mayonis kan cantik kan, tak ada layer pun. So mesti ada penstabil dalam kita punya Dia panggil makanan tu. proses apa juga, emosi Nak nak bagi campur. Dia nak elakkan emulsi. Emulsi ni dia macam 2 layer. Oh ya. Cikgu tak sure apa nama tu. Emulsi tu 2 layer. Kita nak halang emulsi tu berlaku. Oh. Okay. Okay, so ada 6 jenis untuk bahan tambah makan. Okay, so sekarang okay, cuba jawab. Kejap cikgu bagi awak masa untuk jawab A, B, C. Tengok muka shot 188, cuba jawab kejap. A, B, C. A, B, C. Cari Tata Azim kat mana tadi? Oh. Pewarna. Jawab A, B, C. Cikgu dah. 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 Okay, so apa fungsi Tatazin? Menambah Tatazin atau kat mana tadi? mengekalkan warna dalam makanan. Okay, menambah warna makanan. Okay. So B, bagaimana gula boleh membolehkan makanan tahan lama? Dia boleh mengeluarkan air Mengeluarkan air. melalui Dia akan osmosis. ambil point belakang tu. Mengeluarkan air dari sel mikroorganisma dan menghalang pertumbuhannya. Benar. Okey, awak teruskan soalan C. Soalan C. P pengawet, Q penstabil. Okey, dengan soalan 2. Jawab terus. V apa, X apa. Cikgu tengah cari buku teks cikgu hilang. Saya tak ada buku Jawab tadi. soalan C dengan nombor 2.
Okay, P apa P? Natrium benzoat. Jenis dia apa? Pengawet. Terbaiklah Awet. Okay, rakan-rakan. betul. Bagus. Lecithin. Berterain. Penstabil. Lecithin adalah penstabil. Okay, bagus. Okay. P pengawet. So ingat jenis yang awak highlight nombor 1 sampai 6 tu. Itu jenis. Kalau fungsi bawah dia. Kalau contoh apa dia letak dalam apa. Okay, V. Natrium nitrat dengan natrium klorida. Dia bawah apa ni? Jenis dia Pengawet. apa? Pengawet. Pengawet. Okay, X antioksidan. Asid ascorbik dengan asid citrik. Asid citrik. So mana-mana. Awak ingat huruf A. Dua-dua asid kan? Asid ascorbik, asid citrik. Okay, ejen perisa. MSG dah ada. Okay, oktil etanoat ni ester. Okay, cara nak kenal ester, nama dia ada il. Contohlah awak jumpa butil etanoat. Ester lah tu. Macam ni nak detect dia. Dia ada il, dia ada OAT. Tu adalah ester. Kita akan belajar bab 2 nanti. So oktil etanoat adalah ester. So Y ni apa? Aspartam. 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 Aspartam, gula tiruan. Okay, W, gam akasia. Gam akasia jenis dia adalah jenis dia apa? Mekat. Pe Mekat. pemekat. Okay, Z, pewarna makanan. Kita ada sebatan Lactazane. azo ataupun awak bagi nama sebatian. Kalau dia minta contoh baru awak bagi yang sunset yellow tartrazine tu. Azo. Okay, so awak move ke soalan B, C. Okay, buat dulu. B dengan C. Okay, B. Berikan contoh makanan yang menggunakan natrium nitrat. Apa makanan yang ada natrium nitrat? Sausage, burger, daging. Tapi Burger, bagi satu sausage. sahaja. Okay, terangkan bagaimana natrium nitrat boleh bertindak sebagai bahan tambah makanan. Dia buat apa? Adakah dia keluarkan air? Tak. Tak, dia buat apa? Dia memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Memperlahankan pertumbuhan ataupun memperlahankan memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Awak boleh ambil dari situ je.
memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Kalau ikan masin mengeluarkan air. Kalau jeruk guna cuka tu menyediakan medium berasid. Okey, soalan 3. Apa yang digunakan dalam sos cili? Deuterium benzoid. Natrium benzoat. Okey, soalan C1. Berikan satu contoh makanan guna natrium klorida. Awak jangan buat-buat lupa pula. Natrium klorida adalah garam. Garam makan tu. So ikan masin. Okay, terangkan bagaimana natrium klorida bertindak sebagai bahan tambah makan. Dia akan keluarkan air dari sel mikroorganisma dan membantukan pertumbuhannya. Okey dah, soalan C2. Okey, soalan D1 merujuk kepada Y. Y tadi aspartam. Okey, untuk aspartam, okey, jawapan dia memaniskan makanan dengan kalori yang lebih rendah. Okey, dia kena ada benda belakang ni. Okey, apa beza dia dengan gula? Gula kalori dia agak tinggilah. Okey, aspartam ni kalori yang lebih rendah. Tapi macam stevia tu terus zero kalori dia. So cuma stevia ni mahal lah sikit. Kedai takkan gunalah stevia. Rugilah dia kalau dia nak guna stevia kan. Baik dia guna gula satu pack gula dapat baru RM2 stevia 30 lebih sebotol. Okey, soalan 2 tadi kesan MSG. So kesan MSG boleh sakit kepala. Kalau orang makan Maggi hari-hari awak akan rasa lah. Dia punya macam rasa tak sedap tau. So sebab memang ada dekat jiran suami cikgu, dia meninggal sebab hari-hari makan Maggi. So last kali something wrong dengan dia punya usus, cancer. Tapi bila doktor check balik, memang habit dia hari-hari dia kena makan Maggi. Hari-hari Maggi. So Maggi ni bukan tak boleh makan, boleh sesekali. Okay. So MSG awak jangan tulis menyebabkan botak. Dia akan rambut gugur dulu. So kita akan tulis rambut gugur. Okay, last sekali oktil etanoat tadi. Oktil etanoat adalah ester. So ester fungsi dia adalah rasa oren tiruan. Okay, kalau tak tahu pun pasal oren tu, awak tulis je menghasilkan perasa tiruan. Okay, last sekali soalan E. Namakan bahan tambah makanan yang menyebabkan kanak-kanak menjadi hyperaktif. Okay, so ni adalah pewarna tadi kan. Sebatian azo dengan sebatian triphenyl. Okay, sebab tu kalau budak-budak, kenapa kita tak bagi dia makan gula-gula sangat? Cuba awak tengok kalau lepas dia makan gula, dia akan aktif semacam. Walaupun dia bukan jenis hyperaktif, tapi bila dia dapat benda manis,
Dan dalam benda manis tu pun ada apa ni, sebatian pewarna ni, dia macam merangsang budak tu jadi aktif sangat. Dia kan tak duduk diam lah bila dapat benda manis. Okey. Semua dah siap sampai soalan E? Dah. Okey. Dah. Sekejap cikgu nak. Okey, sebenarnya ni agak lompat juga. Cikgu tak ajar lagi sabun dengan deterjen sebab awak tak belajar lagi bab 2. So macam susah jugalah kalau cikgu nak terang pun. Okay, jadi kita start ni dengan bahan tambah makanan tadi. Okay, ni stevia ni. Okay, stevia ialah spesies herba dari keluarga bunga matahari. Rasanya 300 kali lebih manis dari gula. Sebab tu titik stevia sama dengan 2 ke 3 sudu gula. So tak boleh terlebih. Kalau tak, dia sangat manis. Tapi dia apa orang kata, dia zero calorie, so untuk orang diabetes memang sangat okey. Orang nak diet pun sama, boleh guna stevia. Okey, so mengapa bahan tambah makan digunakan? Tanaman dan buah-buahan bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun, makanan kekal lebih lama, rasa sedap. Okey, buah-buahan ni contohlah nak bagi buat jeruk ke, so boleh rasalah walaupun dah tak ada musim. Okay, kesan buruk dia alahan, gangguan saraf, kanser. Macam tadilah cikgu kata mungkin MSG tu terlalu lama guna, hari-hari ambil. Okay, asma, ruam, hyperaktif pada makanan. So hyperaktif tadi dari pewarna tadi, azo ataupun triphenyl. Okay. Okay, sekarang kita masuk sikit ubat. Okay, ubat tradisional. Ubat ada 2, tradisional dengan moden. Okay, untuk ubat tradisional, kita dapat daripada tumbuhan ataupun haiwan. Okay, contohnya macam kalau jerawat letak kunyit ke, apa ni, letak aloe vera ke, kalau macam apa kulit orang melecur, ataupun perut. Kalau perut kembung, kita akan letak tumbuhan apa? Halia. Halia kan, minum teh halia ke, ataupun awak rasa perut awak macam tak kentut-kentut. Cuba letak halia sikit dengan air suam. InsyaAllah orang kata buang angin. Okey, ginseng membina pertahanan ni perubatan Cina terhadap jangkitan, merendahkan tekanan darah. Kiasan Jawa, kalau batuk ataupun sakit tekak, awak akan mencerahkan kulit ni, cikgu tak tahu sejauh mana. Biasa dengar batuk ataupun sakit tekak kan. Okey, bawah daun ketum. Okey, daun ketum ni sebenarnya untuk melegakan sakit belakang dan pemulih tenaga. Namun sebab apa haram? Undang-undang haram. Kalau ambil terlebih banyak je. Dia bukan ambil daun tu saja. Dia pergi campur pula dengan kok dengan Panadol bagai. Jadi benda tu akan jadi khayal. Jadi sebenarnya daun ketum ni asalnya okey. Tapi bila dah campur macam-macam dia jadi pelik. Itu yang jadi bawa kepada khayal. Okey, jadi untuk apa ni, ubat tradisional ni sebenarnya awak kena tahu juga sebab kadang-kadang soalan kebat dia suka tanyalah ni. Pengetahuan am. Okey, so pergi dekat awak punya buku, modul. Okey, ubat. Apa fungsi ubat untuk menyembuhkan penyakit ataupun kurangkan kesakitan? Okay, so ubat tradisional kita ada dari sumber tumbuhan ataupun binatang. Binatang ni apa kadang orang kata apa guna binatang. Cikgu tak pernah pula guna yang binatang, tapi adalah orang guna untuk tujuan perubatan. Biasanya tumbuhan tu kadang kalau demam, macam mak cikgu dulu guna daun cekur, tapi ada orang guna daun apa? Bunga raya. Sebab
dia ramas-ramas bunga raya tu daun dia akan keluar satu lendir. Lendir tu akan menyejukkan badan. Tapi sejauh mana tu tak sure lah. Betul cikgu. Ah. Kita orang selalu guna kalau demam. Kalau demam, betul. Untuk apa? Daun bunga raya. Okay, so lidah buaya, Cik salin sebab buku awak kosong rasanya. Okay, lidah buaya dia punya kat tengah tu digunakan untuk merawat luka kulit ataupun kesan terbakar. Biasanya orang sunburn, tapi cikgu tak pernah gunalah. Ada orang kata gatal tapi tak tahu sejauh mana aloe vera ni membantu. Okay, peria dia kan pahit. So digunakan untuk merawat diabetes. Okay, awak boleh ambil part mana jus dia untuk merawat kulit dan kesan terbakar. Okay, peria part buah dia untuk merawat diabetes. Cikgu pun pernah guna masa mengandung kena diabetes. Maya pula. Okay, so nak minum dia pahit, so kita akan campur dengan apple hijau. Biasanya kalau mengandung ada dua penyakit yang akan datang, sama ada diabetes ataupun darah tinggi. Dia akan datang. Kalau air yang cikgu selalu buat tu apa benda? Oh, air yang cikgu selalu buat tu untuk lawas je sebenarnya. Yang tu campurlah buah dengan sayur. Pegaga ke. Penting ada mangga. Buah kena ada. Kalau awak nak minum Diam Nai. apa-apa sayur, biasanya orang akan guna pegaga, batang seledri. Tapi depends lah, ada orang Pegaga masuk sambal cikgu sedap. Apa masuk sambal. Okay, pegaga pun ada untuk kecantikan tak silap cikgu, ataupun untuk apa pegaga, teh herba, orang buat teh. Okay, halia rhizome. Rhizome tu maknanya dia punya itulah, dia punya yang seketul tu kita panggil rhizome. Untuk merawat angin dalam perut, baiki pengaliran darah dan pencernaan. Biasanya yang ni yang kita biasa guna. Angin. Okey, ini cikgu pun hari tu halia tak ada, guna ino halia pun okey. Perut rasa tak boleh nak ni, awak bila perut angin tu penuh dalam perut, awak akan rasa tak selesa. Macam bawa bola bergerak sakit. So bila kita ambil halia ni, kita kentut, barulah okey. Okey, bawang putih. Bawang putih untuk mengurangkan tekanan darah dan dia ada sifat antibiotik. Okey, bawang putih ni biasanya petua kalau budak-budak sesama. Putih ke? Kunyit sekejap. Bawang putih pun ya. Tumbuk bawang putih dalam minyak zaitun, lepas tu letak dekat dia punya dada. Tapi itulah, tu ubat tradisional. So biasalah petua-petua orang tua cakap. Okay, so bawang putih ni, satu lagi kalau demam, kita selain makan ubat Panadol tu, kita boleh ambil sup antibiotik. Apa sup antibiotik tu? Sup biasa, sup ayam tu. Tapi awak letak bawang putih banyak dari biasa. Awak tumbuk banyak-banyak ataupun awak hiris banyak-banyak. So dia panggil sup antibiotik. Sebab apa? Dia bawang putih tu ada sifat antibiotik dia. Tapi secara semula jadilah. Sebab tu kalau baby ke demam, dia tak boleh makan ubat kan baby. Kita lap. Terus kita kalau dah 6 bulan tu boleh bagi sup yang ada banyak bawang putih. Ambil kuah dia, lepas tu bolehlah letak dengan bubur dia. Okey, bunga raya. Bunga raya daun dia. Daun dia tadi ramas-ramas dalam air, biarkan semalaman, esok mandi. Meredakan demam dan merawat keguguran rambut. Okay, yang ni cikgu rasa dia punya lendir tu kok. Lendir daripada daun tu. Bukan bunga, dia daun. Okey, Lendir daripada bunga lah cikgu. Dia kena rebus. Rebus bunga tu cikgu tak pernah cuba. Yang cikgu pernah cuba daun je. Tapi tu pun malas. Tak berapa nak rajin. Okey, lagi satu kalau adik ke sesama, awak boleh guna lemon. Lemon perah dalam air,
Ni untuk budak lah, macam budak kecil lah. Letak dalam air, mandikan dia. Petua juga, tak tahulah sejauh mana tradisional punya ni kan. Okey, kunyit merawat jerawat. Ni cikgu tak tahu, tak pernah cuba. Kunyit ni, tapi kalau tengok kosmetik banyak guna krim kunyit tu, tapi tak tahulah sejauh mana dia punya keberkesanan. Okey, asam jawa untuk kurangkan batuk. Okey, daun pegaga sebagai teh herba untuk merawat sakit dan pembengkakan. Ni tak tahulah, cikgu pun tak pernah minum teh, biasanya ambil yang makan ulam ataupun cikgu buat jus. So dia punya pun kata sebenarnya ada banyak lagi tumbuhan ni. Ni yang famous lah. Okey, ini adalah ubat tradisional. So sifat dia lambatlah sikit kalau ubat tradisional ni. Sebab kita pun tak tahu, tak sure benda tu ada orang berkesan, ada orang tak berkesan. Okay, kita akan masuk sikit ubat moden, sikit je. Okay, semua dah siap dah salin sampai pegaga? Sudah. Awal. Jadi cikgu akan snap juga untuk orang yang tak ada hari ni. Okey, ubat moden. Ubat moden diekstrak daripada tumbuhan atau bahan kimia. Kebiasaannya bahan kimia lah. Okey, ubat moden dihasilkan dalam bentuk cecair, kapsul, serbuk atau pil. Okey, ubat moden ada empat je saja. Okay, ni ubat tradisional. Okay, ubat moden ahli kimia Islam dulu Ibn Sina lah yang pelopor dia. Okay, ubat moden ada 5. Dekat modul lawak tadi dia ada 3 je. Okay, awak tolong betulkan nombor muka surat 191 yang bawah. Nombor 1 analgesik. Nombor 2 antimikrob. Nombor 3 ubat psikotik. Betulkan dekat modul awak. Nombor 4 anti-alergi. Nombor 5 kortikosteroid. Okey, jadi dekat modul awak ada 3 je. Yang bawah tadi tu. Ni. Nombor 2 betulkan, nombor 3 betulkan. Okey, dulu kita belajar 3 je. Sekarang dia dah tambah anti-alergi dengan kortikosteroid. Okay, cikgu akan masuk analgesik. Okey. Yang 5 ke atas ni jenis dia, jenis ubat. Jenis ubat moden. Contoh, awak kena hafal pula. Okey, jenis pertama adalah analgesik. Contoh dia aspirin, paracetamol, Codeine. Yang mana awak pernah jumpa? Paracetamol. Okay, paracetamol Aspirin. Aspirin ni serta-serta Paling orang popular. jumpa. Codeine tu awak jumpa sebenarnya, tapi bahasa dia awak. Codeine adalah ubat batuk. Codeine tu ubat batuk. Awak biasa panggil ubat batuk je kan. Nama kimia dia Codeine. Paracetamol tu Panadol. Aspirin tu certain orang saja yang dapat. Bukan semua orang akan dapat. Tengoklah orang sakit tu dia dapat lah. Biasanya paracetamol dengan Codeine yang kita guna. Okey.
aspirin dan paracetamol melegakan sakit dalam keadaan sedar. Okey, dekat modul awak. Okey, analgesik. Okey, tolong highlight. Okey, cara nak ingat dia. Ini sebab batch lepas lah dia. Ana. Okay. Okay, Ana ni analgesik. Dia punya jenis. Pera tu ada dua benda kat situ. Ana ni analgesik. Sebab soalan bagi, contohnya bagi paracetamol, kita pun tak ingat dia jenis apa. Sebab banyak ni. Okay, analgesik. Pera ni cikgu macam ada dua tau. Depan ni paracetamol. As ni aspirin. Ni paracetamol. Comel ni Codena tapi dalam BI Codena. Okey. Ubat ni kita tak berapa perasan sangat nama dia. So macam susah sikit lah. Dia akan bagi ubat yang mana analgesik. Kita pun tak ingat. So kena buat mnemonic. Okey. Semua dah salin ni. Cikgu nak. Ana perasan comel. Ini adalah untuk analgesik. Okey, lepas tu kena tahu apa fungsi analgesik ni. 3 ubat ni. Melegakan kesakitan tanpa menyebabkan kebas atau tak sedar. Maknanya awak demam, awak just makan je paracetamol tu. Awak sedar lah maknanya. Melegakan kesakitan tanpa menyebabkan kebas atau tidak sedar. Okay, tolong highlight. Okay, kita habiskan analgesik je. Melegakan kesakitan tanpa menyebabkan kebas atau tak sedar. Okey, itu fungsi 3 ubat ni. Okey, tapi bukan semua orang akan makan 3-3 tu. Depends pada dia sakit apa. Okey, aspirin. Okey, aspirin samalah dia. Kenapa tak boleh? Okey, aspirin digunakan untuk melegakan kesakitan. Okey, highlight. Okey, ia juga digunakan untuk mengurangkan keradangan dan pembekuan darah. Okey, cikgu pun dulu pernah ambil aspirin ni lama sebab cikgu keguguran yang 4 kali keguguran. So doktor kata mungkin darah cikgu agak cair. Cikgu tak sure lah, tak faham dia punya term tu. So sepanjang cikgu mengandung anak cikgu yang pertama tu, cikgu kena ambil aspirin ni. Sebab something pasal benda ni lah cikgu tak sure. Tapi selama 9 bulan tu lah cikgu kena makan aspirin ni. Tapi aspirin ni dia ada kesan sampingan untuk orang yang gastrik. Okey, bawah ni kadang-kadang soalan tanya, kenapa aspirin ni dia adalah asid karboksilik, asid lah. Sifat dia berasid, dia boleh menyebabkan pendarahan dalaman dan ulcer perut. Ni untuk orang yang gastrik lah. Dan dia juga tak sesuai untuk pesakit gastrik. Okey, ataupun kanak-kanak pun tak sesuai sebab dia kanak-kanak kan perut dia macam tak tahan kan. Okey, yang kedua paracetamol. Awak highlight kegunaan paracetamol mengurangkan kesakitan dan demam. Okey. Paracetamol boleh diberikan kepada kanak-kanak dan pesakit gastrik. Kerana ia ni beza dia. Paracetamol ni sifat dia neutral. So dia boleh bagi dekat kanak-kanak dengan pesakit gastrik.
kerana ia tidak merengsakan perut. Maknanya tak efek perut. Okay, Cordena. Awak highlight Cordena untuk mengurangkan kesakitan batuk atau cik birik. Sebenarnya cikgu biasa dengar orang ambil Cordena ni untuk batuk. Okey, tapi apa-apa pun kena ada preskripsi doktor. Doktor akan cakap lah kalau budak-budak makan berapa ml, depends pada besar ke kecil ke budak tu, umur berapa, dia akan buat kiraan mol. Berapa mol budak ni boleh makan, nanti dia tahulah berapa ml budak tu kena ambil. Okey. So, pengambilan paracetamol pada dos yang berlebihan menyebabkan kerosakan hati. So, biasanya awak ambil berapa paracetamol dewasa? Berapa biji? 2. Kan? Kita tak ada makan 4 sekaligus. So, kita akan ambil 2-3 kali sehari. Okey, Cordena 1. boleh 1 tu biasanya cikgu rasa budak sekolah rendah. Farah budak. Saya makan Kalau 4 je Kau tu. makan Panadol. Berbazir masa makan sikit-sikit baik makan 4 je tu. kalau sikit macam dia tak Ew. match tau dengan awak punya umur. Biasanya awak dah 17 dah memang ambil 2 lah sama dengan orang dewasa. Farah, kau budak kecil Farah. Memang pun. Farah. Astagfirullah. Okey, Sama. ubat batuk Kanak-kanak kalau Rabina. salah guna akan jadi ketagihan. So ubat batuk tu sebenarnya tak sedap, cikgu tak faham orang yang ketagih ubat batuk. Tapi cikgu pernah nampak lah sendiri masa cikgu kerja kat Kedah dulu, kampung kan. Dekat Matrik Kedah tu, dekat Kok Diang. Dalam kampung ada satu farmasi, tapi farmasi tu selalu penuh dengan motor. Budak-budak muda selalu duk beratur. Apa dia beli? Macam pelik kan? So hari tu masuk sendiri tengok memang dia orang beli ubat batuk. 2-3 botol sekali beli. Meh, jom beli ubat batuk meh. Hai. Adik saya pun ketagih dengan ubat batuk tu. Ubat batuk. Dia manis kan. Tapi Adik cikgu saya tak pun sure. sama. Dia macam tak batuk pun kan. Mama nak Dia ubat nak juga, batuk boleh. Dia telan 1 botol je tu. Sepupu saya pun sama. Adik saya pun sama. Dia tak ni ke? Saya pun Batuk. Batuk Semua ada adik kan. ubat batuk tu. Ubat batuk Adik tu. saya telan makan dengan nasi je. Adik saya awak lah. Betul lah. Alamak. Okey, untuk Expose pula. Cordena ni tadi mengantuk lah. Tapi kalau orang yang penagih ubat batuk tu, dia ambil kadang-kadang 3 botol tau. Boleh mencecah berbotol-botol sehari. Bayangkanlah benda tu dah ada bahan kimia dia kan. Dan awak tengoklah adik-adik tu kalau kita sekalipun ambil ubat batuk yang kuat sikit memang akan mengantuk. So memang dia akan lalok lah kalau orang ambil 2-3 botol tu. Betul juga. Saya boleh confirm. Okay, so kita akan sambung next week. Habiskan ubat dengan kosmetik. Ubat kosmetik nanoteknologi. Okay, so bab ni dia tak senang. Dia tak berat lah macam bab 1 tu, redox tu. Tapi nak kena hafal pula. Tapi kalau awak faham dia punya tu, kena hafal lah. Macam jenis ubat cikgu kata tadi kan. Dia akan bagi, ni jenis apa. So, apa ni. Okay, kita stop dulu lah sampai sini. Antimicrobe kita sambung minggu depan. Okay, so ada berapa orang hari ni? Ada 19 orang. Okay, ada lagi ke tak ambil ni? Tak ambil modul. Harap-harap semua ambil kan? Cikgu risau dekat tu dah tak tahu apa cerita dekat guard tu. Cikgu 18 orang cikgu. 18. 18. Tolak cikgu dengan skrin tu. Weh, pandai maths si Aing gila. Cikgu mesti belum ambil modul tu. Takut orang ambil satu, takut guard kita tak tahu kan. Kau tak ambil cepat. Cikgu pun tak, sebab cikgu tak berada di sekolah. Hari letak tu cikgu ada. Pergi ambil. Kalau tak ada nanti awak kena beli baru. Sebab cikgu Rajah dah asingkan dah yang belum bayar langsung dengan yang dah bayar. Tak apa, tak ambil, pergi ambil. Okay, so yang masuk ni terima kasih. Moga-moga yang awak belajar hari ni tentang masuk dekat SPM. Mana tahu kan yang tak masuk tu terpulanglah cikgu tak ada nak buat apa dah.
naik nanti kita ada banyak lagi nak kejar. So bertabahlah, awaklah batch awaklah instan yang paling terkesan sebenarnya. Sebab awak sekolah sekejap je. Betul Ego. Awak sekolah tak sampai setahun. Ni semua salah Illuminati ke? Tak boleh nak salah siapa-siapa. Okay, kita kena jalan terus. So awak kena berkorban. Siapa yang masuk ni cikgu doa biar dapat A kimia Okay. Saya realistik ke kalau lulus tu okey dah. Saya realistik ke kalau lulus tu insya-Allah okey dah. Okay, bagi kredit. Jangan lulus, jangan. Kredit betul-betul. Bagi kredit. Yes. At least C ke atas. Okay, so thank you semua. Jumpa lagi next week. Thank you Siapa cikgu. tambah modul ambil. Okay, bye-bye. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you. Terima kasih Terima kasih cikgu. Roman, gila lah. Terima kasih cikgu. Sama. Azlan gila. Terima kasih cikgu.